قال المؤلف رحمه الله تعالى maka berkata Syekh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bermula adalah laki-laki itu daripada ahli nar. Maka apabila kau hendak bertemu dengan dia, pergilah engkau kepada negeri Yaman. Maka bahawasanya adalah di sana bernama Telaga Barun, dan iaitulah pintu neraka Jahannam. Dan segala arwah yang kena siksa adalah di sana. Dan berserulah engkau kepada rizku yang akhir. Maka bahawasanya rohnya berkata-kata dengan dikau. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Bersambung lagi cerita semalam. Masih lagi bab yang ke-10 pada menyatakan tentang orang yang memutuskan silaturahim. Jadi diceritakan semalam sambungannya, ada seorang laki-laki daripada orang Ajam. Jadi dia bersahabat dengan orang yang saleh. Orang yang saleh ini rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan jadi suatu di Mekah rajin dia buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila malam hari bertawaflah dia kepada Baitillah. Pada siang hari rajin membaca Al-Quran siang hari. Jadi oleh kerana datang seorang laki-laki yang daripada negeri Ajam ni mengamanahkan, simpankan emas kepada orang yang soleh dia. Jadi bila semua untuk apa tu? Kerana dia nak sebelum dia pergi musafir ke Yaman. Jadi bila kembali dia daripada Yaman tu, balik dia pulang dia daripada musafir tu, tengok orang yang soleh tadi meninggal, sudah meninggal. Maka ditanya kepada anaknya, wahai anak, adakah ayah kamu atau simpan emas ataupun bagi tahu kepada kamu jadi simpan emas amanah daripada orang lain? Anak bagi tahu, tiada kami ketahui tentang hal-hal tentang emas. Ayah tak pernah bagi tahu, tak pernah berwasiat pada meninggalkan emas. Lalu bila mana rasa duka cita, rasa bimbang, susah hati yang laki-laki ni, kerana harta dia ditaruh kepada orang yang soleh ni, jadi orang soleh ni tak tinggalkan, tak pesan pada anak dia, tak wasiat pada anak dia tadi. Jadi dia rasa bimbang, rasa susah hati ni. Lalu pergi berjumpa kepada Malik Ibn Dinar. Jadi Malik Ibn Dinar pada zaman tu orang yang soleh, orang yang alim lagi pula, orang yang tahu tentang segala rahsia Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila mana Malik bin Dinar bagi tahu pada orang yang laki-laki ni, kalau kamu nak bertemu dengan orang ni, kamu pergi pada separuh daripada malam, pada malam Jumaat, kamu pergi di antara rukun Yamani dan pada makam Ibrahim. Kamu seru nama dia, panggil nama dia kat situ. Lalu laki-laki ni buatlah sebagaimana Malik bin Dinar buat. Malik bin Dinar buat. Lalu dia bagi tahu, dia panggil tak ada. Dia tak ada, dia balik je daripada tu. Keadaan berjumpa ni, dia berjumpa dan cari Syekh balik. Cari Syekh tu apa tu? Cari Syekh nak mengadu lah. Kata aku seru nama orang di kat Yaman. Rupa Yaman ni dari Mata Ibrahim ni. Tiba-tiba aku seru tak ada. Jumpa pun orang tak nampak pun tak ada. Jadi orang ni yang laki-laki, orang yang biasa kan. Jadi bila mana biasa ni dia rasa pelik lah, rasa pelik. Dan bila rasa tak ada, betul ke Syekh yang bagi tahu ni, Malik bin Dinar bagi tahu ni betul ke tak. Jadi terasa tu, lalu pergi jumpa Syekh. Padahal tetangga subuh pagi hari tu pergi jumpa Syekh balik. Jumpa balik, nak tanya balik tu. Tanya, adakah kau bagi tahu pada aku, kalau mana aku suruh nama orang ni kat rupa Yaman di dalam Mata Ibrahim ni akan mau jawab. Tapi tak ada, kata laki-laki ni. Pergi jumpa Syekh, kata Malik bin Dinar.
Bila mana tu maka aku khabarkan kepadanya Malik ibn Dinar demikian itu sambungan ini. Bila Malik ibn Dinar ini benar kata daripada laki-laki ini macam tu, adakah kamu dah suruh dah pada tadi? Dah. Aku dah panggil, aku dah suruh, aku tak ada siapa pun yang ada seorang jua yang menyambut tentang panggilan itu. Lalu kata Syekh tadi, Malik ibn Dinar katanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Malik ibn Dinar kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kata ada seorang meninggal dan seorang meninggal dan siapa yang kita muslimah dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah muslimah Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut itu orang itu macam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bermula adalah laki-laki itu kata Malik ibn Dinar jadi daripada kalangan ahli neraka, duduk dia dari kalangan ahli neraka. Maka apabila kau hendak bertemu dia dengan cara ni, kalau kamu tahu dia ni dah tergolong daripada neraka, maka kamu kalau nak bertemu dia, kamu kena pergi ke Yaman. Kamu sampai sekali lagi. Pada sebelum dia takut sampai bila sampai ke Yaman, tidak balik jadi orang meninggal. Tapi kata Syekh Mulina, kamu kena pergi ke Yaman balik. Dan kata ada takut di sana ada pertama bahawasanya ada di sana yang bernama Telaga Barhun. Memang Telaga Barhun yang ada masa kita suatu yang ada Yaman dulu satu tempat tu ziarah Nabi Hud alaihissalam atau Nabi Hud alaihissalam. Tapi Telaga Barhun itu tentukan tempat Telaga Nabi Hud alaihissalam. Dia duduk ke arah bukit, turun naik bukit, turun naik 2 kali 3 kali akan tempuh lah Telaga Barhun ni. Telaga ni, Telaga Barhun ni memang ada kat Yaman, tapi dah dikunci dah, dah ditutup. Berikut tengah setengah daripada orang yang pergi ke sana dia ada graviti, dia ada air. Kita pergi ke Telaga ni, dia akan berjatuh dalam Telaga. Macam orang yang tingkat tinggi kan, dia jadi gaya-gaya macam nak tidur kan. Macam tu lah Telaga Barhun ni dikatakan memang ada di Yaman. Apa Telaga Barhun ni, apa dia? Apa sampai jadi graviti tali itu? Iaitu Telaga Barhun ni pintu neraka jahanam. Memang panas. Lepas tu kalau kita tengok tanda-tanda yang kiamat nanti akan terkeluar api daripada Yaman. Lalu alaikum bisyam, ilzam alaikum bisyam, lazimkan kamu kepada Syam. Semua orang Yaman akan lari pergi Syam. Itulah Syam dia. Kata orang Nabi SAW. Maka Telaga Barhun ni nama pintu neraka dan segala arwah yang kena seksa adalah di sana. Kata Malik ibn Dinar. Kisah yang dicerita orang Islam Saleh. Jadi menceritakan bahawasanya kalau kamu pagi oleh orang yang mungkin sepatutnya dia antara penyaman dinamakan Ibrahim Dasawutan, itu kawasan orang yang soleh. Tapi kalau tak ada, kamu pergi ke kawasannya, maka pergilah dia. Segala ruh yang kena seksa adalah di sana. Dan Rasulullah kepada dia punya hati separuh malam juga macam tadi, separuh malam juga. Maka bahawasanya rohnya yang laki-laki tadi, rohnya laki-laki dia berada di neraka tu, dan akan berkata-kata dengan dia. Kalau kau jawab, dia akan jawab. Kalau kau panggil ke situ, kat Telaga Barhun ni, tapi itu neraka. Kalau dia tak masuk neraka, kalau dia tak tergolong daripada orang mukmin, dia akan tergolong daripada ahli neraka. Kamu pergi panggil roh dia kat sana tengok. Maka berjalanlah aku kepadanya Barhun. Di zaman dulu kan, konteks zaman dulu ni boleh kadang-kadang boleh berkomunikasi dengan orang yang tak mati, orang lepas. Waktu orang dulu, orang alim ni bertawar wali nampak. Sekarang ni kalau alim tak ada sampai macam tahap ni, dia boleh tahu. Orang dulu banyak ni, dia boleh ada kasyafnya. Kadang-kadang ada disikapkan benda-benda rahsia yang sirrul bedal asrar, rahsia daripada segala rahsia-rahsia. Tapi sekarang ni tak ada, orang payah kita nak cari buku yang macam ni kan. Kadang-kadang ada juga tengok buku
tahu dah tak ada benda buang, ada benda lagi. Tapi terkena kau nak apa? Kan? Kena tak kena. Kalau minum air kaki air pin tu dah. Air kaki. Boleh minum pula tak air kaki apa dah? Kalau mimpi, lepas tu ada pada orang cerita mimpi kau. Malam-malam jumpa, saya jumpa yang pin. Waktu tu tinggi di bawah langit. Macam mana dia awal? Itu akhir zaman kan lo. Tu tipu daya syaitan. Mau kita bayar. Sebab tu lah kalau kita tahu kisah-kisah ni kita bayar. India pun kadang-kadang will dia kata will kat Turki tu masa kita tinggal kat Kuala Lumpur tu. Kat Turki tu kan jalan kaki lagi kan. Cucuk sekarang sini, cucuk sana. Tu semua pun yang cincang dan mengaruhi jiwa orang. Cucuk sini, cucuk sana, cucuk lidah, cucuk hidung kan. Dengan kata neraka will, dia suruh dah ke will, neraka will. Dipanggil lah, kalau kita pergi, kita kena kering. Itulah kan. Tengok, itulah macam-macam di akhir zaman ni kena hati-hati, kena jaga akidahnya, kena kawal segi-segi benda-benda itu. Kadang-kadang jadi mempengaruhi jiwa, lalu terpengaruh ikut. Ada benda kita tahu dah jelas Rasul akhir zaman tak ada. Pun ada pengikut juga kan. Sukaha, Tuhan Harunnya, Odiani yang ramai. Tambah yang dekat-dekat dengan Islam ni, dekat-dekat dengan ilmu-ilmu Islam ni, tentang syiarnya, tentang pahaman baru ni, pahaman Wahabi ni. Macam mana saya nak kenal macam pahaman-pahaman ni ada orang tanya. Saya confused nak ngaji dengan siapa ustaz mana. Kesian orang awam ni. Jadi tak tahu nak pilih mana satu. Jadi hati-hati kita nanti ada tempat ambilan cerita ni, ada tempat ambilan. Cerita ni kau ambil mana? Kau ambil daripada kitab ni. Kita boleh sebut kitab-kitab yang kita ngaji nampak tak? Baik. Kamu pergi berserulah kau kepada rizku yang akhir, maka bahasanya rohnya laki-laki itu berkata-kata dengan kalau kau pergi ke Telaga Baru tu, kalau dia tergolong di api neraka, kamu akan panggil tu, dia akan jawab dengan kau. Maka berjalanlah aku kepada Baru itu. Setelah sampai aku ke sana, maka pergi. Sebagaimana Syekh Malik bin Dinar bagi tahu ni, dia pergilah. Sampailah aku ke sana. Maka menyerulah aku seperti yang dipesan oleh Syekh itu. Dia pergi. Laki-laki tadi pergilah. Pergi dia buat macam Syekh tu. Orang dulu taat mampu. Kalau kata macam tu. Tak kata ni. Dia pergi. Sana Syekh kata ni sebelum malam. Pergi panggil. Pesan oleh Syekh itu. Maka dijawabnya yang laki-laki itu. Akan suruh aku. Tengok bila dia panggil kosan tu. Kosan yang dikatakan telah berbangun di ahli neraka. Bila dipanggil tu, dia jawab, laki-laki tu jawab. Jadi bila kata Malik bin Dinar, kalau orang tu jawab, dia roh ahli neraka itu duduk di situ. Jadi bila dipanggil itu, tengok dia jawab, disuruh aku itu. Panggilan itu terjawab. Dan kami lihat akan dia akan laki-laki adalah dia laki-laki kena seksa lagi dipukul oleh malaikat Allah. Dia nampak orang lelaki ini bukan setakat ahli neraka, dia seksa yang dipukul hingga oleh malaikat-malaikat. Dalam keadaan tu, maka berkata aku kepada laki-laki tadi, laki-laki yang soleh ni, kepada laki-laki yang soleh. Maka berkatakan dia sahabat dia dengan orang-orang yang soleh tadi, laki-laki yang kalangan orang soleh. Maka berkata aku kepada dia laki-laki yang soleh, di mana sekarang emas yang kamu tu tanya pasal emas. Pada dia kena seksa, seksa tu biar dulu, tanya emas dulu. Pada motifnya tanya tentang tu, tanya dulu. Di mana sekarang emas yang kamu taruh kepada tuan hamba dahulu, yang aku bagi kepada kamu di emas dulu, kamu letak kat mana? Tak gitu. Dan berkata jawab dia, adalah emas itu aku tanam pada rumahku. Demikian tempatnya. Jadi laki-laki yang soleh tadi bagi tahu, aku tanam sekian-sekian kat depan rumahku, gini kat sini. Maka rupa-rupa dia tak bagi pada anak dia, tak waris dan tak wasiat pada anak dia, tak bagi pada keluarga dia. Rupa-rupa dia tak percaya dengan keluarga dia.
punya amanah ini kan disimpan depan rumah bukan disimpan. Maka berkata aku kepadanya laki-laki soleh, hai saudaraku, dengan apa dosa yang mengenai siksa Tuhan hamba ini? Lepas dah dapat berita mat sekolah rumah ini nak pakai. Lalu bila dah dapat berita tentang tu, mau tanya, mau nak sektor, mau tanya, hai saudaraku, mau dulu boleh berkomunikasi dengan orang yang bersiksa. Tanya, apakah dosa yang mengenai siksa Tuhan hamba ini? Macam mana, kenapa yang kamu kena siksa begini? Yang aku tahu kamu seorang macam tu lah. Yang aku tahu kamu ni orang soleh, yang orang yang kuat ibadat kepada Allah SWT, orang berbaikilah pada malam hari, baca Quran, berzikrullah, mengingatkan Allah SWT. Tapi kamu ni kena seksa sebegini. Kenapa ni? Kepada hamba kan dia tanya, hai saudaraku, dengan apa dosa yang mengenai seksa Tuhan hamba ini? Kerana adalah pekerjaan Tuhan hamba itu tiada patut lagi kena seksa. Dengan pekerjaan yang kamu lakukan suatu di atas dunia, tak patut kamu kena seksa sebegini. Maka berkata dia laki-laki soleh itu, jawab, hai saudaraku, adalah kami ini meninggalkan saudara perempuan yang pagi kena jaga, banyak orang lupa. Lepas tu dia berkata dia laki-laki soleh, hai saudaraku, yang orang yang ancam tadi tu, kami ini meninggalkan saudara perempuan. Aku tinggalkan saudara perempuan, tapi tengok saudara dia, adik perempuan dia, kakak dia perempuan, tapi tengok nampak dia lupa. Maka selama aku duduk di dalam negeri Mekah ini, jadi kami bertemu dengan dia, dengan saudara perempuan, tapi bertemu, tak pergi ziarah, tak ada nak hubung silaturahim, nak ziarah adik dia, nak ziarah kakak dia punya perempuan, saudara perempuan. Kita bayangkan kita ada saudara perempuan, ada dari balik perempuan itu awak tak tahu apa ni benda kita dapat hasil daripada tamu, hasil di kerana tu benda tak pergi tengok, tapi bertemu dengan saudara perempuan, adik dia, kakak dia. Sekarang kadang-kadang tak mau nak tengok adik dia, kakak dia, kau tahan kau masing-masing, kau dalam kacau rumah tangga tu sudah nampak tak? Kadang-kadang dia tak tahu kalau kita maafkan ataupun Mak Baro'in ini banyak orang tak tahu. Yang tahu seronok bila laki-laki dapat perempuan dapat. Dia tak tahu sebenarnya bila Baro'in ini memang laki-laki tidak dapat perempuan dapat. Tetapi banyak orang tak ingatkan bila mana laki-laki dapat dua, itu laki-laki itu tanggungjawab besar. Nampak? Laki-laki itu tanggungjawab besar. Satu bahagian dia, satu lagi bahagian dulu tengok. Kalau ada mak dia tak, mak dia ada lagi, dia kena tengok mak dia dengan harta yang dia wasat, dengan harta yang dia Baro'in yang dapat saja. Tidak dengan dapat Baro'in dia masa semua aku dapat banyak, aku lebih pada dia, aku asabah, habis ke harta. Lalu dia terlupa nak ziarah mak dia, dia terlupa nak ziarah kakak dia, dia terlupa nak ziarah adik perempuan dia, saudara perempuan tak bertemu dah lama. Apalah kadang-kadang kita bila dapat Baro'in, jangan seronok, tanggungjawab makin besar. Bukan dapat Baro'in kita seronok, aku dapat aku dah banyak dah ni. Jangan, kita kena ingat tanggungjawab besar. Kenapa kita kena nampak tak? Orang ni rajin buat ibadat, dia meninggalkan saudara perempuan dia, maka selama aku duduk dalam negeri Mekah ini, dan kami bertemu dengan dia, tak ada rasa pun nak tengok lagi. Tapi sebab apa bila perempuan adik perempuan kita bila kahwin kita ikut suami, selama mana dia taat pada suami dia, kakak kita bila taat pada suami dia, selama tu lah pahala ganjaran diberikan kepada mak ayah dia. Mak ayah dia duduk tunggu dekat pintu-pintu syurga Allah SWT, hasil daripada ketaatan dia kepada suami dia. Jadi bagi laki-laki ketua rumah tangga, ketua bagi orang ini, jadi tanggungjawabnya dia kena ziarah, dia boleh ziarah mak dia, dia boleh bawa isteri dia pergi ziarah adik dia, adik perempuan dia boleh bawa ziarah kakak dia, dia boleh, sebab dia ketua rumah tangga. Kalau isteri dia kata hari ini kita balik ayah ni yang dekat ayah dia kan, dekat ayah. Jadi banyak isu-isu tentang ayah ni
nak gaduh kita kerana tak balik rumah ni, balik rumah ni. Kita ketua rumah tangga nak tanya suami, kau rumah mana tahun ni? Kau tahun tak rumah ni, dia bagi cadangan. Isteri hanya boleh bagi cadangan. Tetapi ketentuan yang kalau suami kata, tahun ni sini, tahun pada balik kan? Tahun pada balik, saya nak sini juga. Ini ada. Kalau suami. Jadi suami kata nak ziarah adik-adik perempuan, kena ikut. Nak ziarah kakak perempuan, kena ikut. Sebab kita ni lelaki ni, ketua rumah tangga. Ini bukan kadang-kadang kita buat tak tahu, kadang-kadang ayah tak mahu nak pergi rumah adik perempuannya, kakak dia tak. Dia tak boleh macam kita kata aku kakak aku tak mau mari rumah aku tak mau mari pakai mati. Betul pun adik perempuan tak pernah mari rumah aku. Dia tak tahu adik perempuan dia tu tanggungjawab pada suami dia. Kakak dia tu tanggungjawab pada suami dia. Dia terlupa dia tak apa hukum yang syarak agama ada ni, dia kena taat pada suami dia. Kita ni kita pergi tengok kakak kita tengok adik perempuan kita pergi. Dan kita rasa Allah apa dia tak pernah mari benda sekarang hidup dan lepas kahwin tak pernah mari rumah dan kita betul ilmu situ tak payah nak umur nak kamu silap tu tak kena pergi kita ni kena pergi tanggungjawab bagi laki-laki ziarah akan adik perempuan dan kakak ni. Tengok ni cerita ni kena ambil terima. Maka selama aku duduk dalam negeri Mekah ini ada kami bertemu dengan dia dengan saudara perempuan dan adalah kami memberi khabar kepadanya kepada saudara perempuan. Khabar berita pun tak ada sampai. Apa tak? Oh, sibuk. Saya sibuk. Ini sibuk buat ibadat ni. Kita sibuk tentang kita cari dunia, tentang kesibukan kita nak pukul harta. Ni lain. Ni orang yang laki-laki yang soleh ni, yang sibuk tentang buat ibadat kepada Allah SWT. Nampak? Dalam keadaan buat sibuk ni, ibadat pun kena juga. Maka tiada kami ziarah lagi kepada dia. Lepas kami duduk di Mekah ni, dan kami beri khabar berita, kami tak ambil tahu dan kami tak pernah ziarah lagi kepada perempuan, adik perempuannya. Nampak tak? Keringat lepas ni kita umum. Dia tak tentang ziarah pun kita kena ingat tanggungjawab dia, manfaat pada suami. Hasil daripada adik perempuan, kakak kita semua tu, dia taat pada suami tu tanda dia menyebabkan pahala kata berganda-ganda kepada ayah dia. Mau dia dapat. Maka demikianlah sebab disiksa Allah Ta'ala akan kami pada baru diri. Dia cerita. Sebab itulah aku disiksa oleh Allah SWT ada laki-laki soleh ini dan pada telaga baru diri yang dikatakan pintu neraka Allah SWT ini. Maka berkata roh itu demi Allah, hai saudara kami, sampaikan. Maka berkata roh itu orang soleh tadi kan yang tersiksa tadi. Demi Allah, hai saudaraku, sampaikanlah kami, saudara kami, sampaikanlah oleh salam hamba kepada saudara hamba yang perempuan itu, minta halalkan segala dosa dan dosa kami kepadanya. Dia semua bulanan. Dosa dia semua bulanan. Tak ada soal, mudah-mudahan tak ada satu. Dan minta halalkan segala dosa kami kepadanya saudara perempuan tadi. Kamu pergi jumpa saudaraku, sampaikan salam, minta halalkan daripada dosa. Kalau kita ni aku sangka buruk pada dia sebab dia tak datang ziarah pada aku rasa berdosa, minta maaf. Jadi itulah orang soleh ni suruh pergi pada laki-laki yang ajam dan pergi jumpa saudara dia. Maka kembalilah laki-laki itu ke Mekah mengambil emas yang ditaruh oleh mayat itu seperti yang dikhabarkan. Balik cerimah dulu, cari harta dulu, balik cari emas. Ada rapat batu baugi. Maka didapatnya emas tu lah. Maka didapatnya laki-laki ajam tu itu dengan tiada berkurang pun. Maka didapatnya laki-laki daripada ajam tu tentang emas tadi tidak kurang pun. Tak ada sikit pun sentuh. Kalau kata 1,000 dinar situ lah nampak. Punya amanahnya. Itulah amanah ni besar, amanah. Orang ingat bila terima amanah kita rasa seronok dah. Amanah ni kita rasa benda yang kita terima amanah ni besar. La dinu liman la dinu liman la amanah. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak ada amanah bagi dia. Nampak? Amanah besar. Sehingga kawan yang tidak menunaikan amanah pun jadi ada tanda-tanda munafik pada lain. Wa idza tu'ina khana. Dan jika haddatha kadzaba, bila alamah munafik ni, bila bercakap dusta,
wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mungkin janji, wa idza tumina khana, apabila kita dia ada amanah dan kita ni menyalahi mungkin tentang amanah kita, ingkar tentang amanah kita. Jadi sebab tu amanah kita jaga semua. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak ada amanah pada tempat itu. Manusia ni kan yang terima amanah Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Mana pergi ya? Nak bagi amanah pada langit, pada bumi, pada bukit bukau. Fa abaina an yahmilnaha, kan mereka tu tak terima amanah. Takut amanah ni berat pikul. Tapi manusia ni dia terima. Dia suka, memang orang manusia tu suka amanah. Padahal dia tak mampu dah, dia nak lagi. Tak mampu, nak lagi. Tak mampu, dia nak lagi. Wa hamalaha al-insan, manusia yang tanggung amanah. Innahu kana zaluman jahula. Oh benar, zaluman jahula. Innahu, bahasanya manusia tu zaluman jahula. Zalim diri sendiri ataupun zalim orang lain. Dia suka buat zalim. Bila terima amanah, sama ada dia zalim diri sendiri ataupun zalim orang lain. Dan jahula, yang sentiasa sumber dulu dan keadaan jahil. Biar amanah Allah SWT itu tunaikan perintah, suruh menuntut ilmu, suruh ni menunaikan perintah Allah SWT. Dan kerana kita biar dulu dan keadaan jahil, biar kita tak tahu. Banyak benda lagi yang kita perlu korek-korek tentang Islam ni, banyak lagi kita perlu tahu tentang hukum hakamnya, tentang ibadatnya, banyak lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baik. Maka diambilnya laki-laki tadi yang daripada Ajam itu, maka diambilnya emas itu lalu berjalan dan dia kepada negerinya laki-laki soleh yang disifatkan itu, yang dipesankan, disifat itu, maksudnya dipesan tu lah. Kan laki-laki soleh tadi, kamu pergilah jumpa saudara perempuan aku, kamu minta halal kepada dia, sampaikan salam aku kepada dia. Jadi dia pergilah, lepas dah ambil emas ni, pergilah dia cari saudara perempuan ni, sebagaimana yang dikhabarkan tadi. Bila dah cari-cari, maka aku tanya ni akan dia, dan bertemulah. Dan aku tanya ni akan dia, perempuan tadi, negeri yang sifat tu. Aku tanya ni akan dia, dan bertemulah aku dengan saudara dia laki-laki yang soleh. Perempuan itu, nampak? Laki-laki yang soleh, saudara perempuan itu lah. Lepas dia tanya pada negeri itu, cari-cari jumpa perempuan tu, saudara yang kena laki-laki yang soleh yang terseksa tu. Maka tatkala mendengar saudaranya yang perempuan, maka aku mengumbarkan kepadanya saudara perempuan itu. Maka aku mengumbarkan, aku ceritakan tentang kepada saudara perempuan, kepada saudara perempuan segala kelakuan khabar saudaranya yang soleh tadi, daripada permulaannya dengan khabar hingga kesudahannya dengan khabar tadi, cerita tadi. Sehingga kan dia menyampaikan salam ruh saudaranya itu. Dia cerita daripada awal kisahnya. Aku jumpa Malik Ibn Dinar, mengkhabarkan kepada aku supaya pagi ini sampai ke dalam ruang panggil, tiba-tiba jumpa saudara kamu kena diseksa dan disampaikan salam kepada kamu dan minta halal daripada dosa kepadanya. Nampak? Maka tatkala mendengar saudara perempuan itu akan hal ia laki-laki yang soleh tadi, hal adik-adik laki-laki soleh itu kena seksa itu, maka menangislah dia saudara perempuan dengan tangis yang amat sangat apa. Bila dengar cerita adik dia ke apa gitu, lagi dengar cerita ni nangislah. Cuma kita bayangkan kalau kita nak berita, kita dengar adik kita mimpi malam hari kena seksa oleh Allah SWT, macam mana nak buat? Mestilah kita rasa sedih. Kita mimpi mak kita kena seksa, kita mimpi abang kita kena seksa, kita mimpi kakak kita kena seksa. Tak sedih tu, mesti sedih. Jadi dia dengar berita ni, dia dengar berita ni menangislah dia dengan sangat-sangat tangis sangat amat sangat nangis. Dan lagi terlalu miskin. Walhal lagi terlalu miskin, maka aku beri setengah emas aku kepadanya. Jadi adik perempuan dia duduk dalam keadaan susah, miskin. Miskin ni kita kata fakir miskin ni. Miskinnya orang yang ada harta tapi tak mencukupi kan. Maksudnya dalam keadaan tu, dalam keadaan menangis yang sangat, walhal lagi pula dan walhal lagi terlalu miskin, duduk dalam keadaan susah lagi.
Dalam keadaan tu laki-laki yang kata ajam tadi, yang ambil dia dalam emas ni, diberikan emas dia kepadanya sikit, nampak tak? Punyanya kita ni share kongsi setengah emas aku kepadanya, serta aku mintakan keredaan kesalahan saudaranya. Kamu tolonglah saudara kamu yang minta halallah apa dosa-dosa yang dilakukan kepada kamu, dia tak datang sejarah kamu ni, kamu tolong halalkanlah, yang aku bagi harta emas sikit, nampak tak? So tak ada kita ni bagi sedekah. Atau minta akan keredaan kesalahan saudara yang laki-laki yang soleh tadi, maka dimaafkan oleh saudaranya perempuan tadi. Dimaafkan laki-laki soleh tu, perempuan itu dosa saudaranya perempuan yang laki-laki itu. Nampak tak? Ayat pusing. Maka dimaafkan oleh saudaranya yang laki-laki yang soleh, perempuan itu dosa saudaranya saudara perempuan yang laki-laki itu, serta dia perempuan minta ampun kepada Allah SWT baginya laki-laki soleh itu. Nampak? Ya Allah, Pak ampun kalau adikku, Pak ampun kalau abang aku. Masya Allah. Maka dia kata, maka dimaafkan oleh seorang perempuan, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala baginya. Maka kembalilah aku ke Mekah. Lepas pada dua laki-laki ini, yang laki-laki ajam ni, dia duduk di Mekah kan? Pada selesai dia jumpa saudara perempuan yang laki-laki yang soleh tadi, yang meninggal tadi. Lepas dia jumpa tu, dia pergi balik semula, kembali dia ke Mekah. Maka tidurlah aku. Jadi sebelum tu kan, ke Mekah ni besarkan jalan kalau mau buat ibadat. Kalau pergi pertama bulan puasa ni, kalau ada rezeki lebih banyak, pergi sebuah Mekah. Kita buat ibadat kalau Mekah ni, ganda-ganda Mekah ni dikatakan, ingat dia jumpa Mesir tu di Mekah dulu kan, dia tak nak balik. Jadi bila tak nak balik, kita tanya bila nak balik kan? Balik tak nak. Dia kena balik kenapa? Buat ibadat sini Mekah ni 100,000 kalau bagi ganjaran. Kalau Madinah ni 500,000 ganjaran. Nampak tak? Satu fardu samaan kita ni 100 kali, 100,000 kali kita sembahyang masjid. Nampak tak? Punya besar 100,000. Jadi orang ni tak mau balik untuk buat ibadat kat Mekah. Sebab tu lah kadang-kadang kita tengok Mekah ni banyak pelarian. Ada daripada orang yang berhitam macam-macam ramai, yang daripada Pakistan, India, daripada macam-macam. Rata-rata daripada Malaysia. Ada lagi duduk lama-lama tak mau balik. Lepas kita tanya kan, mana tanya di Mekah kan, duduk dengan cara haram tu boleh ke? Tak mau macam tu. Waban dakhalahu kana aminan. Siapa masuk Mekah kan? Ayat tu siapa masuk. Waban dakhalahu tu kembali domik pada Mekah. Siapa yang masuk di Mekah tu kana aminan, adalah dia tak aman. Duduk dalam Mekah aman. Jadi duduklah Mekah buat ibadat. Kenapa? Atau kalau semayang, kita semayang ke Masjidil Haram, semayang di kawasan tanah haram pun dapat juga kalau 100,000 kan. Lepas tu setengah orang bila dia dengar tu, kadang-kadang dia semayang hotel. Aku semayang hotel pun dapat juga mahal. Bila pergi Mekah, semayang hotel. Pergi kan, semayang kat Madrid ni kan, semayang hotel. Jadi itulah besarnya. 3 kali saya pernah dulu, masa lama musafir daripada Mekah nak pergi ke Yaman tu. Dan naik bas 36 jam lah. Dari Mekah pergi ke Yaman naik bas. Orang lain naik jam terbang, kita cabut lagi naik bas. Nak jimat kan. Jadi pergilah sampai Yaman tu, sebelum makan tu jumpa Muslim bagi tahu. Dia kata Mekah ni saya nak pergi musafir ke Yaman. Dia kata Yaman tu banyak para wali. Yaman ni tempat para wali. Jadi dia kata kalau kata kita ni mati ni, saya tak macam tu, saya tak payah musafir. Tempat para wali yang tapi benda yang haramai, Dajjal tak boleh masuk berkat benda pun, berkat Madinah. Lalu tak payah musafir. Dia kata tak apa, nak musafir pergilah musafir lah. Tapi baca doa. Dia kata kamu mati di mana-mana pun akan diangkatkan jasad untuk mati di Mekah. Orang yang mati di Mekah ni besar kata. Dan pernah Rasulullah SAW tanya,
tanya, jika seorang itu mati di Madinah, apakah ganjarannya ya Allah nak bagi pahala wajib syafaat Nabi SAW. Orang yang mati di Mekah Madinah. Lepas tu kalau orang tu mati di Mekah, yang mati di Mekah ni, wa ana ajzi, aku yang membalaskan dia. Apa? Dan bila Allah Ta'ala bala tak tahu besar ganjaran itu besar. Jadi dua tempat ni yang kita minta lah. Yang pertama, kalau itu saya nak mati Mekah Madinah, tanya Syekh Babon, dia kata kami semua dibaca. Di mana-mana baca dan tinggal-tinggal doa. Kalau kamu mati di mana-mana pun, jasad kamu akan diambil, ditanamkan di Mekah. Jadi kita nak doa, Allahumma ja'alni fi hayati wa mauti fi biladil haram. Allahumma wa Tuhan kami, ja'alni jadi urimu ni akan aku pada hidup aku dan mati aku bertanah haram. Jadi kita doa dalam main sunat ke, doa minta mudah-mudahan kita mati kat Malaysia, kita mati kat mana ke. Jadi jasad kita diambil itu mati di Mekah. Dan setengah daripada syafaat Kaabah tu ada juga. Orang yang rajin tawaf dan dapat syafaat Kaabah, besar ganjaran. Kalau cerita Mekah ni tak habis, banyak tempat orang mustajab ada dapat syafaat ni, Rawancuk, Hajar Aswad ni, banyak ni Mekah. Itu semua waktu sehaji ada cerita Alhamdulillah. Masuk khusus tengok benar khusus haji. Ini adalah azam. Ada amalan yang nak pergi Mekah setiap tahun ni. Nak pergi Mekah setiap tahun ada amalan. Saya ingat saya jumpa satu syekh ulama daripada Indonesia. Jadi dia ni setiap tahun pergi. Saya tanya berapa kali dah bapak pergi kiai pergi Mekah. Dia pergi dah 45 kali haji. Bila 45 hari haji, 45 tahun dah, umur dia masuk ke 90 lebih dah. Jadi bila tanya dia apa amalan yang pergi Mekah, masa tu kita tak pernah pergi Mekah. Kita jumpa dekat Singapura. Jadi imam di Masjid Al-Kabul Zuhur tu di Singapura tu. Masa jadi imam dan bulan puasa dia macam ni. Dia ajar tentang amalan ni. Apa kita pakai apa benda ni? Benda faedah. Bukan payah pun. Semayang dia kata setiap kali sebelum semayang sunat subuh tu faham awal sikit. Semayang tahajud, lepas tu bila masuk semayang subuh, masuk subuh, semayang sunat subuh 2 rakaat. Sunat subuh. Dan baca apa? Rakaat pertama baca 2 alam. Rakaat pertama lepas Fatihah baca alam nasyrah. Rakaat kedua lepas Fatihah baca alam tawakkul. Cuba tambah dengan alam nasyrah dengan qul ya ayyuhal kafirun. Alam tawakkul dengan qul huwallahu ahad. Baca. Orang yang amal, kalau kita tengok kelebihan, kita boleh cek kan dalam kitab I'anatul Talibin, syarah bagi Fathul Mu'in, disebut dalam tu orang yang mengamalkan sunat sebelum subuh besar ganjaran dia. Yang mengamalkan, yang membaca 2 alam ni, baca 2 alam, alam nasyur dan alam tawakkul, tidak akan kena penyakit bawasir, penyakit kuning. Nampak? Penyakit kuning, penyakit bawasir tak akan kena tu. Hebat. Itu kita tengok sini lagi tahu. Jom. Kalau Syekh ni bagi tahu, amalkan. Jadi bila lepas habis tu, lepas bagi salam, terus jangan cakap apa-apa, baca surah Al-Balad. Surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad, anta hillum bihadzal balad. Baca surah tu sampai habis satu surah. InsyaAllah. Saya masa tu pergi tu, kita tak nak pergi Mekah lagi. Kita nak pergi lama lah, doa sama-sama pergi nak pergi. Tapi tak ada duk fikir rumah, tak ada apa boleh fikir. Tapi Allah Ta'ala dengan niat kita. Jadi kita amal, lepas dapat dengan Syekh mesti amal. Dia kata, kamu anak amal kan. Anak amal ni kita akan jumpa dia bukan nanti. Dia kata tu kita bersemangat amal, tak nanti kan. Dia kali bangun amal semua subuh. Amal semua subuh, pas tengah bangun. Terus main subuh, terus main sunat. Umur masjid kan main cepat kan. Takut tak ada. Jadi lepas main sunat tu terus baca Allah subhanahu wa ta'ala tahillu bi'adal balad wa sampai baca kan habis doa ya Allah sampai ke di Mekah. Betul-betul cukup tahun. Puasa ni kita apa? Puasa berlepas. Terus ditawarkan kita pergi ke Mekah. Dapat orang di Singapura tolak pergi Mekah. Gila kita Mekah kan. Niat di Mekah lillahi ta'ala tak wali Allah yang sampai kita ngaji dulu
dah tahu dia orang pergi aman, South Africa, pergi apa, rezeki pula ditambahkan lagi. Jadi amal, baca ni kan, amal kena istiqamah. Cukup setahun, saya yakin cukup setahun, lepas tu pergi Mekah. Tak dia Allah Ta'ala, hotel kita dulu sekali sama dengan Syekh tadi. Tu dia jumpa di Mekah. Syekh ingat tak, Syekh pernah ajar saya di Masjid Al-Kam, berdua reservoir, pernah ajar amalan itu sampai Mekah. Saya ingat ada. Sekarang kita dah berjumpa, betul tak? Yang kita betul, alhamdulillah. Syekh pergi depan Kaabah doa, minta dia doa lagi. Adik ni dia doa dia mustajab kan. Lah doa yang minta. Dia katakan mana nak pergi, nak doa apa lagi? Saya nak doa, saya tahu balik Malaysia, nak pergi ke Musafir, nak pergi menuntut ilmu Allah SWT. Memang tak balik. Pada Mekah mati visa, duduk dalam keadaan tak ada visa, cabut dari pergi ke Yaman, pergi ke Yaman, pergi South Africa, pergi pusing. Ya Allah. Rezeki ada je. Kalau mungkin ada 500 ya. 500 ringgit boleh pergi banyak negara sampai kan. Kata program 10 negara boleh pergi kan. Itulah mungkin Allah yang rencana kita tahu kan. Alhamdulillah boleh pergi kan, tunggu lagi. Jadi itulah besar ajaran orang pergi Mekah ni. Dan sana ada tempat doa-doa mustajab lagi. Kita gunakan doa penghajat dan sebagainya. Tak di Raudhah di tempatnya. Ada amal, kita pakai amal. Jangan simpan, guna terang, yakin amal yang kita amal tu yakin terang. Alhamdulillah dah dapat pergi, bukan setakat pergi pun. Lepas tu kita amal lagi, pergi lagi. Tujuh kan nanti. Tak tahu pergi tujuh kan. Apa yang boleh kan? Orang Dubai itu nak pergi, orang Dubai nak pergi, nak kena cok tu, tak sedap tak dapat. Tapi kita ditakdirkan Allah, dapat juga pergi. Dan kita ambil visa, lepas tu nyampe kat Malaysia lah, gini-gini, tak ada. Pergi cari, pergi kata, jumpa kata, masuk boleh. Dapat juga visa apa lah. Pergi ke visa diplomat ni kan. InsyaAllah. Itu semua ketentuan Allah Ta'ala dapat pergi umrah 7 kali kan. Nampak lah. Benda ni apa ni kan. Kita amal yakin. Jadi itulah kita kongsi. Jangan ada simpan benda ni. Saya suka kongsi bagi tengok. Saya dah ajar ke 7 orang. Alhamdulillah. Saya tak ada duit, saya susah. Bila saya nak sampai Mekah, amal 7 kali patut telefon kita, boleh pergi lah. Apa susah amal? Berapa atau tak ada duit. Paling susah lagi itu amal. Waktuhan, semayang Tuhan. Rasulullah sebutnya hajjatan mabrur. Haji yang mabrur, tamatan. Haji mabrur, yang umrah yang mabrur, sempurna 3 kali Rasulullah SAW ulang. Semua tahu hadis kan. Jadi amal kita memang. Jadi orang bila duduk Mekah, inilah tempat. Maka kembalilah ke Mekah, maka tidurlah aku, dan aku lihat dalam tidur aku itu adalah orang yang kena siksa itu, yang laki-laki sahabat dia tu orang soleh. Duduk dalam mimpi tu tengok kena siksa itu, duduk dia pada tempat yang terlalu baik. Masya Allah, dipindahkan kepala. Inilah benda-benda menjadi kisah-kisahnya. Sebab itulah kalau kita tengok Ahli Sunnah wal Jamaah, yang kisah-kisah dibuat satu amalan untuk jadikan sunat. Apalah kita sekarang macam untuk tahlil kan. Bila kita tahlil halala yuhallilu tahlilan tahlil. Maka Rasulullah Ta'ala tahlil pada Nabi buat tahlil. Lah kita ambil tahlil daripada ayat Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada ayat Quran itu, surah Muhammad tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kata saya tak mau zikir, kita niat saja aku baca Quran kerana Allah Ta'ala. Nampak tak? Kita niat tiap kali itu kita baca la ilaha illallah tu, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hati itu. Kita baca la ilaha illallah dalam hati Muhammadur Rasulullah. Kita baca tu, kita niat saja aku baca Quran kerana Allah Ta'ala. Nampak tak? Niat saja aku baca Quran. Itu sibuk-sibuk zikir, kalau tak boleh ni kena faham ni, kena faham apa akidah ni. Lah, aku baca Quran al-muta'abbadu bitilawah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawah,
dan jadi ibadat bagi mereka yang membaca akan dia. Tak kira lah satu ayat pun, kan? Aku tidak katakan alif lam mim itu satu ayat, bahkan alif itu satu huruf, satu huruf. Aku tidak katakan kata Rasulullah SAW, aku tidak kata alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Apa lah? Satu huruf digandakan 10. Majaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Apa? Jadi kita baca saja, aku baca Quran kalau tak lepas ni kalau buat tahlim, lihat saja aku baca Quran kerana Allah Taala. Ambil pahala dapatnya. Kata. Itulah benar dia. Jadi orang ni dia kata dia tidur lihat akan dalam tidur. Ibu adalah orang yang kena seksa itu dulu pada tempat yang terlalu baik. Duduk dalam tempat yang baik. Tempat memang tempat dia. Haji buat ibadat. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Kita menjadi sifat lupa. Kalau kita ni sifatnya harus bagi Allah Ta'ala, kita sifat orang harus bagi Allah Ta'ala nak menjadikan kita, tak menjadikan kita. Harus bagi Allah Ta'ala orang yang buat baik dan nak letak pada aku pun kita punya etika kan. Jadi tapi kita dah tahu dalam Quran sebut Inna Allah la yukhliful mi'ad. Semuanya Allah Ta'ala tidak menyalahi janji kan. Tidak menyalahi khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Jadi orang buat baik akan dibalas baik, kalau buat jahat akan dibalas jahat. Nampak? Jadi sini orang yang buat baik akan dibalas baik. Jangan tengok dulu anak kau, lalu orang yang dah tahu dah kesalahan dia, lalu dia alhamdulillah sampai lah dia. Tentang daripada amalan dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Kifayatul Muhtaj kitab menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Daripada awal Isra sampai ke Mi'raj dan naik tangga. Jadi amalan dalam tu kita ni ada disebutkan. Orang siapa yang baca la ilaha illallah 70,000 kali, ilmu binasa boleh merdekakan daripada api neraka. Nampak? 70,000 dulu ada, lama-lama dulu buat. Kalau tak ada orang tua dulu wajib buat. Sekarang nak zikir 70,000 punya letih. Tapi amal-amal itu kita buat tak untuk tingkat semayang kita, sewaktu kita disebut tidur, kita bagi masa kita untuk mengabdikan diri, untuk mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Masa makan kita dah bagi dah, masa tidur dah bagi dah, masa tandas dah bagi dah, masa sembang dah bagi dah, masa semayang ada dah, masa kerja ada dah. Tiba-tiba masa aku dengan Tuhan ni bila? Kita bagi masa 15 minit, setengah jam untuk kita dengan Tuhan je. Silatul bainal 'abdi wa rabbih. Hubungan di antara hamba dengan Tuhan dia. Kita buat masa tu, masa yang dia sunat kita jadikan berwajib untuk mengabdikan diri kita pada Allah SWT. Lalu kita berbuat amalan tu, kita carilah amalan zikir yang boleh antara itu 70,000 buat. Jangan sekali duduk letih. Duduk sekali ada letih 2 jam. Dan krek-krek. Jangan. Buat sejam lah. Kalau rasa ini boleh 500 boleh 1,000 ini. So tambah lagi 70,000. Alhamdulillah. Lepas habis 70,000 kita ni ada pahala kan. Ayah kita ni, supaya kita tergolong daripada golongan anak yang soleh. Tolong ayah kita, nanti akan 70,000, nanti akan 70,000 pada ayah kita, nanti akan pada mak mentua kita, ayah mentua kita, nanti pada kawan sahabat kita, ada teman rapat, nanti akan 70,000. Jadi kita sendiri 70,000, maka ada 70,000 lagi standby yang buat. InsyaAllah Allah yang amalkan la ilaha illallah, man ahabba syai'an aktsara dzikru, siapa kasih dengan sesuatu banyak boleh sebut akan dia. Sebut banyak-banyak tentang Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kita kasih, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana tidur dia, orang tu kena seksa duduk dia pada tempat yang terlalu baik dan datang ia kepada aku serta diungkapnya diangkatkan tubuhku, diangkatkan tubuhku dan minta doa dia laki-laki tadi soleh tu dan akan daku dengan kebajikan. Nampak diangkatkan tubuhku, nampak tak diangkat tu, bukan diungkap. Kalau soal mudah-mudahan yang betul tu diangkatkan tubuhku. Jadi diangkat bila dah laki-laki tadi dia tidur dia angkatkan tubuh dia, dia doakan, minta doa. Ya Allah, kau berilah kebajikan kepada laki-laki ini yang tolong aku ni, yang lepaskan aku daripada api neraka kepada tempat yang baik. Nampak? Jadi orang ni doa. Patut kalau orang buat doa untuk membaik
kebaikan kita, dan kita doakan. Maka aku citrakan hal saudaranya laki-laki tadi. Maka berkata laki-laki itu, kerana saudaraku lah disiksa oleh Allah Ta'ala akan aku. Nampak? Maka aku kata laki-laki yang dia berhajab ni, aku ceritakan hal kelakuan saudara laki orang tu. Maka dia ceritakan aku bahawa dah bagi tahu pada seorang perempuan gini. Maka berkata laki-laki seorang itu, kerana saudaraku lah aku disiksa oleh Allah SWT kepada akan aku berbuat. Jadi sebab itulah kalau kita dengar cerita ni, kita ambil berat tentang adik-adik perempuan kita, kita ambil berat supaya kita tak tergolong daripada golongan orang yang kena siksa ni. Kita buat ibadat banyaklah, banyak benda yang bersangkut dengan kita terlupa lagi. Buat rajin ibadat dah. Tengok sangkut dengan isteri kita. Kita buat ibadat banyaklah, sangkut kita dengan anak kita. Buat ibadat sangkut kita ni berzolimi orang lain. Nampak? Bila kita ni bersangkut dengan perkara-perkara yang kita zolim anak, zolim orang lain, kita ni bersangkut dengan isteri kita, bersangkut dengan anak kita, bersangkut pula dengan adik perempuan kita ni semua ni, aku takut kita amalan kita tersekat. Jadi dengan kisah-kisah macam ni, untuk penjagaan, untuk mengawal kita supaya kita berhati-hati tak tergolong daripada golongan orang yang lalai. Inilah kitab Tanbihul Ghafilin, penjagaan bagi orang yang lalai. Al-Babul Hadil Ashar fi ahwal yaumil qiyamah ila akhir. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin